The history of the Sejarah kemunculan Borneo Evangelical Mission BEM adalah selaras dengan penubuhan gerakan misi penginjilan Borneo di Australia pada bulan Ogos tahun 1928 oleh 3 orang misionaris yang berasal dari Australia. Mereka adalah Hudson Southwell, Frank Davidson, dan Kerry Tolley. Pada bulan Oktober tahun yang sama, ketiga-tiga mereka berangkat dari Melbourne ke Singapura dengan kapal steam lama. From Singapore, they came to. Kemudian dari Singapura, mereka meneruskan perjalanan mereka ke Kepulauan Borneo. Misi mereka adalah untuk menyebarkan agama Kristen kepada penduduk pribumi di Borneo. Kemudian pada bulan 12 November tahun 1928, mereka tiba di Kuching, Sarawak. Pada masa itu, Raja Charles Vinebrook membenarkan mereka untuk menjalankan misi serta mencadangkan mereka memulakan misi dari Limbang ke Timur Laut. Di antara penduduk asli pertama yang mereka temui di Limbang adalah suku Kelabit dari kawasan pedalaman dengan menaiki 2 sampan. Kemudian bertemu dengan suku Bisaya, Lun Bawang, dan Iban di sepanjang perairan perjalanan mereka. This year, 2018, pada tahun 2018 ini, kita akan merayakan ulang tahun ke-90 ke atas penubuhan BEM Sarawak. Sudah tentunya jauh perjalanan kita. Dengan anugerah Tuhan, kita telah mencapai kemajuan yang luar biasa di tanah ini walaupun kita kekurangan infrastruktur dan sumber keuangan. Kemuliaan kepada Tuhan. Hari ini Anda dapat melihat gereja-gereja BEM ditubuhkan di kalangan kebanyakan suku di Sarawak, dan kita juga mempunyai 5 sekolah dan kolej pendidikan Alkitab. Walau bagaimanapun, masih banyak kemudahan yang perlu diperbaiki dan diperbaharui. moving forward, langkah seterusnya, kita ingin menjadi lebih agresif dalam memenuhi mandat yang Tuhan telah berikan kepada kita bagi memajukan pelayanan pemberitaan Injil serta menjangkau umat yang belum pernah mendengar Injil. Ladang Tuhan sudah masak dan kita harus menuai di ladang Tuhan dengan cepat sebelum pihak yang lain mendahului kita. Kita perlukan perubahan dalam cara pendekatan kita, cara pemikiran kita, dan kita mesti mencapai prestasi dalam persembahan kita. Untuk merealisasikannya, kita mesti memperbaiki sumber dan kemampuan keuangan kita. Wang bukanlah perkara yang paling penting dalam kehidupan, tetapi ia merupakan sumber penting yang kita perlukan bagi merealisasikan rancangan dan objektif kita. Sehubungan dengan aspirasi kita, Mesyuarat Majlis Umum BEM Sarawak pada tarikh 16 hingga 17 Jun 2017 telah memutuskan untuk melakukan sesuatu luar daripada kotak pemikiran yang biasa. Setelah melalui proses perbincangan, doa dan pertimbangan, Majlis Umum mengesahkan perlantikan Borneo Sandalwood Sendiran Berhad atau BSSB untuk membantu kita dalam meningkatkan keupayaan keuangan kita. BSSB adalah syarikat penanaman cendana pertama di Sarawak yang ditubuhkan oleh sekumpulan ahli BEM yang boleh dipercayai. Walaupun ia tidak mempunyai hubungan terus kepada BEM, 4 daripada ahli MU telah dipilih sebagai sebahagian daripada pasukan teras perniagaan mereka. Objektif perniagaan teras BSSB adalah 1. Untuk membantu BEM meningkatkan dana bagi merealisasikan ibu pejabat Wisma BEM yang berbagai tingkat. 2. Meningkatkan keupayaan keuangan BEM untuk menyokong pelbagai projek dan komitmen. 3. Meningkatkan keuangan pastor-pastor BEM pada masa akan datang. Akhir sekali, bagi menyediakan ahli BEM dengan peluang untuk mengambil bahagian dalam projek Ramah dan Mesra Alam yang mempunyai potensi yang besar. Adalah harapan saya agar setiap ahli BEM Sarawak boleh memberi sokongan moral dan rohani sepenuhnya kepada BSSB.
Oleh itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan BSSP atas kebaikan mereka dan sudah tentu tidak melupakan Anda semua yang bekerja sama untuk saling membantu antara satu sama lain bagi merealisasikan impian yang indah ini. Semoga Tuhan memberkati kalian semua. Tahukah Anda bahwa kayu cendana adalah merupakan kayu yang sangat berharga dan ia juga dianggap sebagai emas hijau, manakala cendana India pula dianggap sebagai kayu paling mahal di dunia. Sepanjang abad ini, pengetahuan tentang nilai kayu cendana diketahui secara meluas oleh dunia. Malah dipercayai harga kayu ini terus akan melonjak karena permintaan emas hijau ini semakin bertambah. Cendana sangat berharga kerana ia dapat mengekalkan wangiannya selama beberapa dekad. Kedua-dua kayu dan minyaknya diekstrak daripada cendana kerana ia menghasilkan baunya yang tersendiri yang boleh digunakan untuk menghasilkan produk minyak wangi atau kelengkapan mandi. Dalam sejarah agama, cendana juga digunakan secara meluas. Pada abad ke-20, India adalah negara yang utama menanam dan mengeksporkan secara besar-besaran dengan hasil cendana setahun sebanyak 4.000 tan. Walau bagaimanapun, penebangan dan pemusnahan alam sekitar yang tidak terkawal menyebabkan penurunan jumlah kayu cendana secara mendadak. Oleh itu, kerajaan India terpaksa melarang penebangan dan pengeksporannya. Setiap bahagian kayu cendana boleh diproses dan berubah menjadi produk yang berguna bermula daripada hujung pucuk daunnya sampai ke dalam akarnya. Pokok cendana boleh bertumbuh dari 5 sehingga 12 meter dan kayunya seringkali digunakan untuk ukiran, kraftangan dan perabot halus. Manakala teras kayu ini kaya dengan minyak yang sangat aromatik yang kemudiannya diproses untuk menghasilkan produk wangian dan kegunaan komersial yang lain. Minyak cendana ini bernilai $14,000. Sungguh mengagumkan. Cendana melambangkan kualiti hidup. Permintaan kayu cendana dijangka akan mengalami pertumbuhan yang stabil tahun demi tahun kerana lebih banyak hasil penemuan secara tidak langsung membantu memperluaskan permohonannya untuk pelbagai bidang seperti farmaseutical dan juga bidang aroma. Pelaburan utama dari institusi antarabangsa di seluruh dunia juga merupakan penyebab utama peningkatan ekonominya yang besar. Ini adalah satu tren yang kita jangkakan untuk diteruskan pada tahun-tahun akan datang. Jadi Anda merupakan barisan yang sangat bertuah sekali. Pada masa yang lalu kita telah bekerja sama untuk khususnya di bagian Miri untuk memulakan projek tanaman sandalwood ataupun pokok cendana ini. Jadi kita tahu pokok sandalwood ataupun pokok cendana ini merupakan pokok yang sangat termahal di dunia. Jadi masa yang lalu, jadi produk ini merupakan produk bagi raja-raja saja yang boleh pakai. Kemudian kami tanam pokok ini. Jadi pada saat kalau kita tanam pokok ini, kita akan tahu pergunaan pokok ini. Dengan itu saya ingin bekerja sama dengan Anda semua agar kita semua, setiap orang mempunyai pokok cendana ini. Terima kasih. The BSSB is only a small start. Dan BSSB itu adalah perkara yang kecil saja. We have aggressive plan for the Lord. Dan karena kita yang menerima daripada Tuhan. It is my dream that SIB become financially independent. Dan mimpi saya supaya SIB adalah menjadi satu gereja yang dapat independen.
when we embark on any big project for the Lord, Ingat, kalau kita membuat satu projek yang besar untuk Tuhan, the other side is not too happy. yang sebelah kita tidak senang. We don't know what is going to happen, Kita tidak tahu apa yang berlaku. but we try to do our humanly best Dan apa yang kami buat adalah supaya ini adalah usaha manusia kita. to make sure that the dream is realized. Dan supaya apa yang kita impikan ini akan berjaya. Our team member, each and every one of us, Dan sama tim dan sama-sama kami, no matter how heavy this cross is walaupun seberatnya perkara ini, is prepared to carry at least for 10 years. dan mau menanggung beban ini dalam 10 tahun akan datang. I hope you all can continue to uphold us in prayer. Dan saya harap kita dapat membantu kami dan sokong kami dalam doa. Thank you very much. Terima kasih.